Dah, stop. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Abdullah Yusuf dengan pemegang nombor kad metrik di 2019-1087-480. Okey, jadi pada hari ini saya akan melakukan tugasan bagi kod khusus QAC 3032 ke Jurulatihan Olahraga 1 yang dibimbing oleh Dr. Tarihan bin Azizuddin Han. Jadi tajuk tugasan pada kali ini iaitu baton changing atau dalam bahasa Melayu pertukaran baton. Okey, saksikan. Teknik penerimaan baton tanpa memandang belakang ini biasanya digunakan semasa acara 4x100 meter dan 4x200 meter. Biasanya dalam acara 4x100 meter lah, sebab ianya memerlukan daya pecutan yang tinggi dari mana-mana 4 orang dalam satu kuartet. Teknik penerimaan baton dengan memandang belakang ini sesuai digunakan dalam acara 4x400 meter. Teknik pemberian dan penerimaan baton dari atas ke bawah, di mana penerima adalah menghulurkan tangannya setinggi melebihi paras bahu sehingga membolehkan pemberi itu menghulurkan baton kepada penerima. Teknik pemberian dan penerimaan baton dari bawah ke atas, di mana penerima kena menghulurkan tangannya separas pinggul dan pemberi kena memberi baton itu pada paras yang sesuai, itu paras pinggul. Bagi gaya berdiri pula biasanya digunakan pakai semasa acara 4x400 meter ya, yang paling sesuai. Teknik 3 point starting ini selalu digunakan pakai dalam acara 4x100 meter, di mana pelari kedua, ketiga dan keempat sesuai untuk menggunakannya dalam untuk mengekalkan daya pecutan. Push pass wall drill ini dilakukan untuk menguji dan melatih keempat sprinter dalam acara quartet, menguji sama ada pergaan ke kiri ataupun ke kanan. Tape dan tape dalam keadaan statik ini tujuan untuk melatih kepekaan penerima memahami dan menerima arahan daripada pemberi, di mana penerima akan menerima tape, kemudiannya akan mengambil daripada pemberi. Gaya drill ini seakan sama dengan sebentar tadi, yang bezanya cuma yang pertama tadi keadaan statik dan yang ni lebih kepada pergerakan. Yang pertama kena selonjok, lepas tu tape. Yang kedua kena sprint, lepas tu pass atau tag. Berbeza yang sebelum ini, yang ni tiada tape, cuma pass ataupun tag saja. Mula-mula selonjok. Okay, bila pasal sprint itu, itulah permulaan pasal pass ataupun take baton. Jog drill ini dilakukan baton passing secara jogging.
lebih baik dilakukan secara 4 orang, di mana tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Jikalau hanya 2 orang saja, di mana seorang tersebut menjadi pelari 1 dan 3, dan yang seorang lagi itu menjadi pelari kedua dan keempat. Baton passing drill dalam keadaan statik, di mana keempat alusan dalam keadaan selang seli dan statik, di mana pelari pertama menggunakan tangan kanan, kedua tangan kiri, yang ketiga tangan kanan, dan keempat tangan kiri. Yang paling penting dalam keadaan selang seli. Soalannya, mengapakah 4 orang dalam satu pasukan ataupun satu quartet diselang-selikan dalam satu lorong yang sama? Akan tetapi, mengapakah 4 orang tersebut tidak ditetapkan posisi yang sama dalam satu lorong? Jom kita bongkarkan. Okey, dalam 4 kali 100 meter, 2 orang kena berlari dalam lengkungan. Yang 2 lagi akan berlari dalam garisan yang lurus. Berlari dalam lengkungan, mereka akan mengambil satu kelebihan, di mana mereka akan berlari di dalam lengkungan paling dalam. Untuk pelari yang berlari dalam garisan lurus, mereka akan diletakkan dalam lengkungan paling 2, tetapi masih lorong yang sama. Okey, untuk pelari pertama akan diletakkan dalam lengkungan paling dalam dan menggunakan tangan kanan. Untuk pelari yang kedua, dia akan diletakkan lengkungan paling 2, dan untuk menerima baton dengan menggunakan tangan kiri. Okay, untuk pelari yang ketiga, sama seperti dengan pelari pertama, dia akan diletakkan dalam lengkungan paling dalam dan menerima baton dengan tangan kanan. Okay, untuk pelari yang terakhir, yang dikenali sebagai pelari keempat, mereka akan diletakkan dalam lengkungan paling luar dan menerima baton dengan menggunakan tangan kanan. Paling penting, keempat-empat pelari dalam satu pasukan tidak boleh menukarkan tangan, ataupun jangan sesekali menukarkan tangan semasa menerima ataupun membuat hantaran, memberi baton, ataupun semasa berlari dalam garisan lurus ataupun garisan lengkungan. Tidak boleh menukarkan tangan. Dan semasa hendak memberi baton ataupun menerima baton, hendaklah pada zon pertukaran baton yang betul. Jika terlebih luar daripada zon ataupun awal daripada zon pertukaran, akan dikira batal. Sebab itulah keempat-empat pelari dalam satu pasukan diaturkan secara selang-seli. Maksudnya, mereka satu lagi berlari di dalam, satu lagi berlari di lengkungan luar, seorang lagi berlari di lengkungan dalam, dan seorang lagi berlari di lengkungan luar. Okey, apa faedahnya ataupun kepentingannya? Dia akan memastikan dapat mengekalkan serta memaksimalkan momentum kelajuan dalam satu pasukan, dan dia akan memastikan pemberian dan penerimaan baton secara efisien antara pemberi dan penerima baton. Dan yang paling penting sekali, dia akan mengurangkan kebarangkalian berlakunya pelanggaran dalam satu pasukan semasa pertukaran baton. Saya rasa itu sahaja daripada pengkongsian saya melalui video yang saya dibuat oleh saya sendiri.
Saya tahu video saya ini banyak kekurangannya oleh disebabkan faktor ketiadaan peralatan yang sesuai dan ketiadaan ahli subjek dalam video saya bagi melengkapi dalam video saya. Selain itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Tarihan kerana mengajar kami semua, terutama saya sendiri, naik ilmu kejuruteraan olahraga dan undang-undang olahraga. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.